Baik, terima kasih Ismail Adnan atas perkongsian dari perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil untuk sepastinya program setahun bersama Kerajaan Madani. Antara reruai yang menarik yang perlu dikunjungi adalah reruai Tentera Darat Malaysia. Kalau Ismail tadi bersama dengan reruai Tentera Darat Malaysia, sekarang ini saya di studio bersama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, antara individu yang akan mewar-warkan kepada kita berkenaan dengan tarikh penting esok hari 9 Disember 2023 iaitu Hari Anti Rasuah Antarabangsa 2023. Saya perkenalkan Tuan Rostam Maidin merupakan penguasa kanan cawangan sosio budaya dan politik bahagian pendidikan masyarakat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Munawar. Alhamdulillah. Tahun ini tahun ke-56 untuk ulang tahun SPRM dan sudah pasti esok hari merupakan tarikh yang sangat penting bukan sahaja untuk SPRM menguatkuasakan berkenaan undang-undang berkaitan dengan rasuah dalam negara tapi juga di peringkat antarabangsa. Jadi kita nak berikan gambaran kepada masyarakat berkenaan Hari Anti Rasuah Antarabangsa HARA 2023 ini. Silakan. Okey, terima kasih Encik Munawar. Ini rasanya kali kedua kita berjumpa pada tahun ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Okey, pertamanya berkaitan dengan HARA ini, dia adalah kita sinonim dengan panggilan HARA. Tapi dalam kata penuhnya adalah Hari Anti Rasuah Antarabangsa yang kita akan sambut pada 9 Disember setiap tahun. Dan tahun ini pada 9 Disember kita akan sambut di APU, Asia Pacific University Bukit Jalil, bermula pada pukul 9 pagi sehinggalah pada 1 petang di APU APU Bukit Jalil. Itu adalah merupakan peringkat maksimum dia, yang paling peringkat kemuncak untuk program HARA pada tahun ini. Okey, HARA ini adalah Englishnya dipanggil International Anti-Corruption Day sebab HARA ini disambut di seluruh negara, Cik Munawar. Okey, International Anti-Corruption Day singkatan di IACD yang telah diiktiraf oleh negara-negara sebanyak 190 negara di seluruh dunia yang meratifikasikan United Nations Convention Against Corruption UNCAC sebagai hari penzahiran untuk menentang rasuah di seluruh negara. Dan Malaysia sudah pastinya adalah salah sebuah negara yang terlibat dalam meratifikasikan UNCAC ini dan juga menzahirkan pada 9 Disember menzahirkan rasa untuk menentang salah laku rasuah. Okey. Okey, untuk sudah tentunya berkaitan dengan soalan Cik Munawar tadi, siapalah yang patut menyambut Hari Anti Rasuah Antarabangsa ini? Sudah tentunya di Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia sudah tentu kita perlu menyuarakan, menyatakan hasrat kita benci kepada jenayah rasuah bagi menjamin negara kita bebas daripada pelakuan jenayah rasuah ini. So pada tahun ini kita di tangga ke-61 dalam CPI berkaitan dengan rasuah. So kita yakin sekiranya dengan membuat program bersama dengan masyarakat antarabangsa ini, kita dapat meningkatkan lagi tangga kita di CPI, Corruption Perception Index nanti. Okey. Okey. Dan pastinya seperti yang Tuan nyatakan tadi, tanggungjawab dan juga kesedaran untuk kita mencegah dan juga menentang rasuah ini bukan sahaja di bahu SPRM semata-mata tapi juga di bahu masyarakat secara keseluruhannya. Okey, kita tadi menyentuh sedikit latar belakang HARA ini, Hari Anti Rasuah Antarabangsa 2023. Sekarang ni kita nak tahu juga apa tema yang dipilih pada tahun ini dan signifikan pemilihan tema tersebut. Okey, terima kasih Cik Munawar. Untuk tahun 2023, kita tema pada tahun ini adalah kita menyatukan dunia menentang rasuah. Uniting the world against corruption. Signifikan penyatuan ini dijadikan asas dalam tema pada tahun sambutan HARA pada tahun ini disebabkan hubungan penting antara anti rasuah dan juga keamanan. Selain itu, keselamatan dan juga pembangunan. Jadi secara khas umumnya, sambutan ini haruslah disambut oleh semua lapisan masyarakat di Malaysia, tak kira dia berbangsa apa, Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia dan juga Bumi Putra dan Bumi Putra, kita sama-sama mestilah menyatakan hasrat untuk menyambut menentang jenayah rasuah ini. Okey. Siapa kita tadi selain daripada semua itu haruslah dibimbing oleh agensi-agensi kerajaan yang lain seperti
SPRM, jabatan-jabatan kerajaan penguatkuasaan yang lain, dan juga wakil daripada media. Contohnya pada hari ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ATM kerana bersama-sama dengan SPRM dalam usaha untuk menentang jenayah rasuah. Okey. Ya, selain itu juga kita ingin memberi fokus, ialah kita melihat kepada sambutan HARA 2023 ini, pastinya ada fokus pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan untuk menjayakan HARA 2023 ini, Tuan. Okay. Secara umum rakyat sudah tahu fungsi teras SPRM bukan sahaja dalam menerima aduan berkaitan dengan rasuah, menyiasat, menangkap pesalah-pesalah rasuah. Umum juga tahu bahawa SPRM adalah satu agensi penguatkuasa yang ditugaskan untuk menyediakan khidmat rundingan bagi menutup ruang dan peluang berlakunya rasuah. Dan juga pada 9 Disember ni kita membuktikan bahawa fungsi kita yang keempat iaitu mendidik dan mendapatkan sokongan masyarakat dalam memerangi rasuah. Okey. Fokus kita pada tahun ini adalah kepada pelajar-pelajar di universiti antarabangsa. Di universiti swasta, universiti dan kolej swasta, yang mana kita dapati bilangan pelajar-pelajar universiti kolej swasta ni begitu ramai, dan semakin tahun, saban tahun dia semakin berkembang. Jadi logik kiranya pada tahun ini kita menyasarkan pelajar-pelajar di IPTS ini. Untuk makluman Cik Munawar, setiap tahun kita akan memfokuskan kepada sekelompok masyarakat yang kita akan khususkan. Ini adalah bertujuan untuk supaya mesej anti rasuah yang disampaikan itu tepat. Tepat. Jadi kita sasarkan pada tahun ini untuk pelajar-pelajar ATS. Ini juga kita harapkan supaya pelajar-pelajar ini bila dia bergraduate nanti, bila dia dah bekerja, dia orang ini juga merupakan pemimpin-pemimpin negara pada satu masa akan datang. Jadi sekiranya dia dah ada perlindungan tu, dia dah tahu apa tu rasuah dan sebagainya, kita harapkan bahawa satu hari nanti dia juga dapat mengelakkan diri dia sebagai lapisan kepada diri dia supaya dapat mengelakkan daripada terjebak dalam berlakunya jenayah rasuah. Okey, jadi untuk 9 Disember esok hari, sudah pastinya apa antara bentuk-bentuk pengisian yang akan berlangsung sepanjang satu hari, dan mungkin kita boleh war-warkan sekali lagi, adakah orang awam boleh menyertai secara keseluruhan program-program yang dilaksanakan nanti? Okey, terima kasih. Untuk program pada 9 Disember yang kita akan laksanakan di APU Asia Pacific University Bukit Jalil pada 9 Disember bermula pada 9 pagi sehingga 1 petang, yang mana program ni kita dah sasarkan seramai lebih kurang 400 ke 550 peserta yang kita bekerjasama dengan Malaysia Association of Private College and University MAPKU, dan pesertanya telah pun ada untuk maklumat. Tapi tak apa, untuk semua rakyat Malaysia, dia juga akan secara program ini juga akan dibuat secara online dalam sosial media Facebook SPRM, yang mana kita harapkan bahawa semua rakyat Malaysia boleh bersama kita untuk menzahirkan rasa benci terhadap rasuah, jenayah rasuah ini dengan mengeluarkan kata-kata ataupun poster ataupun gambar dia dengan menyatakan hasrat dia membenci rasuah tanpa menyentuh sentimen sensitif pihak-pihak yang lain lah. Jadi dia boleh, tapi komen dia mestilah di bawahnya dengan ada hashtag IACD, iaitu International Anti-Corruption Day 2023, dan juga hashtag SPRM Pencegahan, hashtag Uniting the World Against Corruption, dan juga hashtag HARA 2023. Okey, sudah pastinya dalam ruang masa yang ada ini juga mungkin ada sedikit kata-kata yang ingin disampaikan kepada keseluruhan masyarakat, ialah untuk kita bersama-sama berikrar, beriltizam untuk menjadi individu yang membenci rasuah sebagai satu perkara yang jijik, iaitu untuk kita ikrar bebas rasuah, Tuan. Bebas rasuah. Okey, untuk ikrar bebas rasuah pada hari itu kita pengisian dia pada 9 Disember ini dia lebih kepada bersifat ilmiah kan. Bersifat ilmiah di mana kita akan menyampaikan, akan
taklimat anti rasuah itu akan disampaikan oleh Datuk Alias sendiri, iaitu pengarah kepada SPRM Selangor, dan kemudiannya dibuat satu sesi dialog yang kita akan tampilkan moderator dan 3 panelis yang terdiri daripada panel perundingan dan pencegahan rasuah dan juga pengarah SPRM Negeri Sembilan sendiri. Selain daripada itu, kita juga akan menampilkan wakil daripada pelajar. Okey. So pelajar-pelajar ini dia boleh berpeluang untuk berkomunikasi secara direct kepada panel, bertanyakan soalan sekiranya berkaitan dengan rasuah, dan tentunya pengarah SPRM Negeri Sembilan lah yang akan. Manakala kalau berkaitan dengan pelajar dan student, kita akan tampilkan seorang wakil tokoh pendidikan yang akan menjawab soalan-soalan tersebut. So saya harap dengan adanya sesi dialog ni, peluang-peluang ni diambil oleh para pelajar ni untuk bertanyakan apa sahaja soalan, apa sahaja benda yang berlaku di sekitar Dewang yang lebih tahu, untuk menambil peluang ni untuk clearkan berkaitan dengan apa masalah. Pastinya ini merupakan platform yang terbaiklah untuk keseluruhan masyarakat, untuk kita mengetahui apa antara perbuatan, tindakan yang boleh menjurus kepada rasuah, dan ini merupakan satu sambutan yang penting untuk kita semua, untuk kita menjadi individu yang beriltizam, untuk kita bebas daripada segala perbuatan rasuah. Okey, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Rostam Maidin, Penguasa Kanan Cawangan Sosio Budaya dan Politik Bahagian Pendidikan Masyarakat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, atas perkongsian pada hari ini, dan kita doakan semoga perjalanan hari esok berjalan dengan lancar dan juga sampai matlamatnya kepada sasarannya. Okey, sekarang ini penonton, sepastinya kita akan terus sahaja ke cerita Pagi Melaka untuk kita mengetahui berkenaan penanaman nenas MD2 terbesar di Melaka. Terus kita bersama dengan Nur Amalina Abdul Halim yang telah pun bersedia.